Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video tugasan berdasarkan masalah di bawah mata pelajaran MPU 23072. Kami terdiri daripada Aida Marina binti Yusri, Nurul Hazwani binti Ismail, Hana Khalila binti Muhammad Tohami dan saya Siti Nurhaliza Hanin binti Luqman. Kami akan membentangkan topik mengenai kebersihan makanan dan minuman. Pengenalan. Kita perlu menjaga kebersihan dari segi makanan kerana ia merupakan keperluan asas dalam Islam. Kita juga dapat mengelakkan berlakunya keracunan makanan, infektasi haiwan perosak dan dapat menghasilkan makanan yang selamat. Kita harus menjaga kebersihan makanan bermula dari proses penyediaan bahan mentah dicuci dengan bersih sebelum dimasak. Makanan perlu dimasak dengan cara yang betul dan minuman perlu dimasak sehingga mendidih supaya bakteria di dalamnya mati. Ini dapat membantu kita menghindari dari penyakit seperti sakit perut, cirit-birit, muntah, loya dan demam. Hadis. Allah SWT berfirman, maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Itu ialah musuh terang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Sebuah kilang memproses tauhu di Ceras Kuala Lumpur telah diarahkan tutup oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akibat terlalu kotor, busuk dan dihurungi lipas. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata, pemeriksaan tersebut dilakukan pada kira-kira jam 10 pagi yang turut disertai 5 anggota Jabatan Kesihatan dalam sekitar JKAS. Sehubungan itu, Nur Hisham berkata premis terbabit diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 yang berkuasa pada hari ini. Jika dapati masih kotor, notis penutupan baru akan dikeluarkan dan kilang itu berkemungkinan akan dibatalkan lesen. Akhir kata di BKL akan memerangi habis-habisan pengeluaran yang kotor seperti ini. Punca-puncanya adalah lantai dan dinding kilang yang kotor dan hitam, tandas berbau serta berdaki, pengendali tidak memakai kasut serta penutup kepala semasa memproses makanan. Seterusnya, kesan kepada kilang makanan kotor. Jom kita tengok kesan-kesannya. Antara kesan kilang makanan kotor ialah mencemarkan nama syarikat. Kedua, jenama di pasaran tidak dipercayai pengguna, terutamanya umat Islam kerana umat Islam sangat menjaga kebersihan. Ketiga, ekonomi dan keuntungan syarikat merosot. Keempat, premis tersebut boleh diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Nombor 5, jika premis tersebut didapati masih kotor, notis penutupan baharu akan dikeluarkan. Keenam, lesen perniagaan boleh dibatalkan. Ketujuh, pemilik syarikat boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Berikutnya, kesan makan makanan kotor. Jom kita tengok kesan-kesannya. Amalan yang tidak bersih dan kotor boleh menyebabkan pertama, keracunan makanan, kedua, cirit-birit, ketiga, sakit perut, keempat, muntah, kelima, hati menjadi gelap dan susah untuk beribadat, keenam, demam, ketujuh, kegagalan buah pinggang, 8, boleh membawa kematian. Makanan kita mesti bersih sebelum dimakan. Makanan yang tidak bersih mengandungi bahan-bahan berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan seperti taun, keracunan makanan, penyakit kuning iaitu hepatitis A dan lain-lain. Ini akan membahayakan kesihatan kita. Dengan itu, apakah perkara-perkara asas yang perlu diutamakan untuk memastikan makanan yang kita makan bersih? Yang pertama, memastikan bahan mentah yang digunakan adalah bersih. Yang kedua, pengendalian makanan mengikut cara yang betul. Ketiga, menjaga kebersihan diri sebagai pengendali makanan ketika mengendali makanan terutamanya
Yang keempat, memastikan keperluan kesihatan asas yang mencukupi supaya jika kita ada penyakit tidaklah tersebar pada makanan. Yang kelima adalah premis makanan yang mempunyai persekitaran yang bersih supaya lebih lagi ramai pelanggan untuk datang dan yakin dengan kebersihan kedai premis tersebut. Yang keenam adalah mengguna peralatan yang sesuai ketika mengendali makanan. Terakhir, penyediaan dan penyimpanan makanan dengan cara yang betul supaya makanan kita tidak tercemar daripada lalat ataupun sebarang benda asing yang dapat merosakkan makanan kita. Sebagai kesimpulan daripada kes penyelesaian masalah, sebagai umat Islam adalah menjadi suatu keutamaan bagi kita untuk terus mencari dan mendapatkan sumber makanan dan minuman yang bersih, suci lagi halal supaya tidak terjerumus dalam perkara yang syubhah. Akan tetapi, lebih malang lagi andai kita termakan sesuatu yang haram akibat kecuaian kerana sikap ambil mudah dalam pemilihan makanan dan minuman yang halal. Ini akan merugikan kita dan kehidupan kita juga tidak akan berkat kerana mengambil makanan yang bukan daripada yang halal. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton video kami. Bye. Assalamualaikum.